Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Rumusan maksudnya ialah wajib ada di antara kamu, di antara kita semua, satu golongan, satu puak, satu kumpulan, satu taifah, satu jawatan kuasa, satu lajnah yang kerjanya menyeru manusia kepada melaksanakan kebaikan. Di samping itu menyuruh berbuat yang baik. Dan ada satu perkara lagi yang menjadi gandingannya. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang berbuat kejahatan. Apa yang berlaku ialah kita mungkin menyeru kepada kebaikan, tetapi dalam masa yang sama kita meninggalkan larangan untuk manusia meninggalkan, ataupun larangan supaya manusia tidak melakukan kejahatan. Kemudian Allah SWT menyatakan golongan ini, yakni golongan yang menyeru manusia kepada melakukan kebaikan, golongan yang melarang manusia berbuat kejahatan, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kita berusaha untuk mendapat kejayaan, kita berusaha untuk mendapat kebahagiaan. Bagaimana mungkin untuk kita dapat kebaikan, kejayaan dan juga kebahagiaan dengan kita meninggalkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang tersebut itu. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya amar ma'ruf, yakni menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan itu antara syiar-syiar agama yang terutama, lambang agama yang terutama, dan tugas-tugasnya yang terbesar ke atas kaum muslimin. Sebagaimana yang kita difahamkan bahawa agama kita ini adalah agama yang berasaskan kepada semangat kasih sayang. Sayangkan kepada anak, sayangkan kepada suami, sayangkan kepada isteri, sayangkan kepada jiran, sayangkan kepada pemimpin, sayang kepada semua. Atas dasar kasih sayang itulah kita menyeru mereka untuk melakukan kebaikan. Dan atas dasar kasih sayang itulah kita melarang mereka daripada melakukan kemungkaran. Yang mana dengan kemungkaran yang dilakukan itu akan menyebabkan mereka menerima azab dan kesengsaraan daripada Allah SWT. Atas dasar kasih sayang, kita tidak mahu mereka menerima azab dan kesengsaraan itu. Maka dengan sebab itulah Allah SWT menyatakan satu tanggungjawab untuk kita melaksanakan seruan yang telah dinyatakan itu. Kemudian saya sebut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengah mereka
menjadi pemimpin kepada yang lain. Sebahagian daripada kita, dan boleh dikatakan kebanyakan kita adalah pemimpin, yang memimpin keluarga, yang memimpin rumah tangga, yang memimpin masyarakat qaryah, yang memimpin masyarakat daerah, negeri, negara. Apa tugas yang sepatutnya dilakukan oleh mereka? Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh mengerjakan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada mengerjakan kejahatan. Apakah kita sebagai pemimpin dalam keluarga kita menyuruh dan menyeru mereka yang di bawah tanggungjawab kita untuk melakukan kebaikan? Dan apakah kita yang menjadi pemimpin dalam keluarga kita melarang dan menegah mereka yang di bawah tanggungjawab kita mengerjakan perbuatan yang mungkar? Kemungkaran harus dinilai berasaskan kepada syarak. Halal dan haram yang ditetapkan, dia tak boleh buat tak apa. Tak apalah, sikit aja. Tak apalah, bukan ketat sangat pun. Dia duk pakai tak apa ikut kepala dia. Dia jadi bapa, takkan dia nak rasa tertarik kepada bentuk tubuh badan anak dia sendiri? Pasal tu dia kata tak apa, tak ketat sangat. Tetapi orang lain yang melihat bungkusan aurat tersebut, yang melihat bungkusan bentuk tubuh badan tersebut, adalah satu kemungkaran. Ini antara banyak perkara yang kebanyakan daripada kita menganggap ianya bukan kemungkaran, maka ia tak tegah. Dia tak larang pun mereka yang di bawah tanggungjawab daripada melakukan perkara tersebut. Kadang-kadang kita sedih tengok bapa tak pakailah kepiah RM3, dia pakai kepiah Bukit Tajam RM82, bukan Rabu sekarang. Dia tak pakai kepiah Komang-Komang lah. Ikut sunnah, bubuh inai di rambut. Alasan je ikut sunnah tapi nak tutup uban. Banyak sekarang, ramai orang mengambil apa-apa daripada Nabi, daripada Quran, daripada Islam untuk kegunaan peribadi dia. Ini masalah. Dia jual kopi, dia kata Nabi suka makan kopi. Sedangkan kita pun tak tahu kopi wujud, adakah kopi wujud zaman Nabi SAW. Kesuka dia lah. Okey. Pemimpin ini ialah pemimpin yang menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang daripada mengerjakan kejahatan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi di dalam surah Al-Ma'idah ayat 78, 79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah telah melaknat ke atas orang-orang kafir daripada kaum Bani Israel atas lisan Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian disebabkan mereka menderhaka dan sering melanggar batas. Menderhaka, melawan ketetapan Allah, melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian mereka itu selalunya tiada larang melarang terhadap kejahatan yang dilakukan. Dia tak peduli. Nak buat jahat, buat. Jangan kata aku sudah
Nak mabuk, jangan kacau aku sudah. Nak zina, pergilah, jangan duduk buat kerja depan aku sudah. Dia kira begitu, dia tak peduli. Ini telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlakuan yang seperti itu. Di mana kita nak letakkan diri kita apabila kita mendengar ayat Al-Quran yang menyentuh tentang tanggungjawab kita untuk dua perkara tersebut? Apa kita nak jawab depan Allah SWT apabila kita dipersoalkan tentang kedua perkara ini? Kita ada kemampuan untuk bercakap, kita ada kuasa untuk bertindak dan sebagainya. Kita ada kemampuan untuk menulis dan sebagainya. Tetapi kita tidak menganggap ia sebagai benda yang penting. Kita bergelumang sekali dengan ahli mungkar tanpa menegur kemungkaran yang dilakukan oleh mereka dengan alasan yang dicipta supaya mereka tidak lari daripada kita. Kita pendakwah umpamanya, kita buat baik dengan ahli mungkar, kita tak tegur, kita tak nasihat dengan teguran dan nasihat yang sungguh-sungguh, kita letak alasan supaya orang tu tak lari daripada kita. Orang tu tak lari daripada kita atau kita lari daripada garisan landasan tanggungjawab seorang pendakwah. Kita mempunyai hubungan dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, yang mana mereka itu melakukan kemungkaran sampai di depan mata kita, pun kita tidak mampu untuk bersuara dan sebagainya. Saya tak sebutlah di surau ini, tapi saya sebut di tempat-tempat lain, yang kadang-kadang kita melihat bagaimana berlakunya pelanggaran terhadap rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Buat majlis akad nikah bukan main, nak buat dalam surau, nak dapat kebaikan, nak dapat keberkatan. Tapi yang datang nak duk sila tak boleh, nak duk timpuh pun tak boleh. Duk sila nampak, duk timpuh pun nampak. Tak ada rasa segan, tak ada rasa malu. Cina bukan Cina pun ada orang Islam. Orang Cina yang bukan beragama Islam, bila dia lalu depan tokong dia sambil bawa teksi tu, kita naik teksi sampai tokong, pegang balik teksi. Dia hormat juga. Mari orang Melayu, orang Islam, namanya menggambarkan dengan nama Islam, Assalamualaikum sana, Alhamdulillah sini, boleh masuk ke dalam rumah Allah dengan mendabik dada, bukan mendabik dada, bahkan menunjukkan dada. Baju bukan V dah, tapi W. Tak ada rasa segan silu. Itu dia. Siapa yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Juru nikah yang mengakad nikah itu tak peduli, dia kira tugas dia. Panggil pengantin lelaki, duduk depan dia, dia tak peduli, dia tak sentuh soal kemungkaran yang ada di depan mata dia itu. Ini yang dilakukan, akibat yang dilakukan oleh kebanyakan daripada kita, tidak menegur, tidak mencegah. Maka dengan sebab itulah kemungkaran berlaku, bukan sahaja di luar, sampai ke dalam masjid, sampai ke dalam surau. Inilah sebab Allah SWT sangat memberatkan supaya kita melaksanakan seruan untuk dilakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita dengar hadis Nabi SAW, kita hafal, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman. Sesiapa yang menyaksikan sesuatu kemungkaran, apa dia mungkar? Orang dedah aurat itu mungkar. Apa dia mungkar? Orang judi itu mungkar. Apa dia mungkar? Orang tak salat itu mungkar.
Kita melihat kemungkaran senantiasa. Sentiasa melihat kemungkaran. Apa kata Nabi SAW? Maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Sebagai bapa dia berkuasa terhadap anaknya, hendaklah dia ubah. Sebagai pemimpin dia berkuasa terhadap rakyatnya, hendaklah dia ubah. Dengan tangan, dengan kekuasaan yang ada. Tidak berkuasa. Maka kata Nabi SAW, hendaklah dengan lisan. Boleh bercakap. Boleh merapu 4 hari 4 malam. Bagai-bagai cerita ada. Tetapi dia tak boleh gunakan kemampuan dan kebolehan dia untuk bercakap itu kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW, mencegah kemungkaran. Dia tak nampak ke kemungkaran depan mata dia? Apa yang dia nampak? Yang dia nampak ialah kemewahan di hadapannya. Seandainya kemungkaran ini, seandainya ketegasan ini, seandainya soal hukum halal dan haram ini sentiasa diperkatakan, menyebabkan orang lari. Orang tak suka dengar dan sebagainya. Maka dengan sebab itu kemungkaran berleluasa. Tak ada batas sempadan. Semakin menjadi-jadi. Tak boleh juga, tak boleh cakap, tak mampu bercakap. Tak boleh bercakap. Dia tak mampu nak bercakap. Lidah kekelu, tak mampu berkata. Kalau tengok kemungkaran, tak boleh. Tapi boleh pula bila balik belakang sembang, oh bukan main lagi, tak betul itu, tak betul itu, tak betul. Tapi berhadapan tak boleh. Ini pun satu passion manusia juga. Tak apalah kalau tak boleh, maka kata Nabi SAW, dengan hatinya. Biar ada dalam hati itu perasaan tak suka, perasaan benci kepada kemungkaran yang dilakukan. Dan itu kata Nabi SAW, ad'aful iman, adalah selemah-lemah iman. Saya tak tahu sama ada kita iman lemah atau tak ada iman langsung. Tak ada iman langsung ialah dia tak menganggap bahawa ini adalah satu perintah daripada Allah SWT. Allahu Akbar. Kemungkaran tak usah sebutlah. Nak pergi Mekah pun jumpa kemungkaran, balik Mekah pun jumpa kemungkaran. Allah Akbar. Jalan ke atas darat pun jumpa kemungkaran, jalan ke atas udara pun jumpa kemungkaran juga. Susah. Macam saya selalu sebutlah, kalau naik kapal terbang Mars tu mungkinlah dosa sikit lah. Sebab dia pakai elok sikit lah. Walaupun dia belah juga belakang. Belakang ke tengah, ke depan, ke tepi ke. Belah juga kan. Tapi kalau naik kapal terbang merah tu saya tak tahu nak sebut lah. Bukankah itu satu kemungkaran? Okey, kita sebagai orang perseorangan nak cegah kemungkaran, tak boleh. Kita bukan ada kuasa untuk nak suruh dia pakai, tak boleh, dia ada peraturan dia. Individu tak boleh. Nak pergi duk tegur yang pakai baju merah tu supaya pakai. Pencegahan kemungkaran tersebut hendaklah dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Tapi orang tak peduli pun benda ni. Tok guru, tok alim, tok mufti, tok apa pun duk naik juga. Tapi di mana suara untuk mereka ini? Allahu Akbar. Bayangkanlah. Tak usah bayang sangatlah pagi-pagi ni. Tapi bayangkanlah. Kita berhadapan dengan kemungkaran tersebut. Kita naik kapal terbang mesti nak cepat ya, nak cepat. Sekarang ni kita naik kapal terbang tu sebab kita nak cepat. Pilih seat hadapan sekali, nak cepat.
Tak mau lambat-lambat dengan orang. Bayar hot seat, beli, kena RM30. Saya tak ingat, lama dah. RM30 duduk depan sekali. Duduk depan sekali pula nak duduk dekat pintu, tak mau duduk belah sana. Bayangkan. Kita duduk depan sekali. Depan kita ada cermin sikit. Lepas tu depan kita ada 2 orang duduk. 2 orang duduk depan kita. Dia duduk, bukan dia duduk belakang situ, dia duduk beradab kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang bukan takat nampak merah hak luar, nampak hak kuning hak dalam tu. Sampai tahap tu. Kapal terbang biasalah, hak hilang tak jumpa lagi, hak jatuh anytime boleh berlaku. Bagaimana kita nak jawab depan Allah SWT kalau berlakunya sesuatu pada ketika itu, kematian atau sebagainya? Soalan lain semua lulus, semua lepas, tapi sampai kepada kemungkaran yang kita lihat, kita nak jawab apa pada waktu itu? Kita tak mampu sebagai individu, usaha kita ke arah mereka yang berkuasa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut. Susahlah. Tapi ialah saya pernah berlaku, saya pergi Sarawak, tak ingat pergi Sarawak, naik kapal terbang, kemudian dia kena tu, dia panggil apa, poket tak tahulah. Sebelah saya budak perempuan, saya rasa student budak tu. Bila jadi benda tu, hook sekali, yang saya ni dah pegang kerusi dengan begitu kuat sekali, dia ingat boleh lepas kot. Tapi bayangkan ketika dia turun lagi, budak perempuan itu tiba-tiba dia pegang tangan saya dengan begitu kuat sebab dia takut kan. Saya kata dalam hati, ni kalau jatuh terempah ni lagu mana aku nak buat ni. Jadi itu yang berlaku. Jadi kita kena fikir tentang perintah Allah SWT supaya kita melakukan. Kalau perkara ini kita abaikan, kita biarkan, dia akan membawa kepada kemungkaran yang lebih besar. Kita melihat pergaulan bebas lelaki, perempuan, remaja, kita biarkan, dia membawa kepada perzinaan. Bila membawa kepada perzinaan, dia membawa kepada pembuangan anak, dia membawa berbagai kemungkaran yang akan menyebabkan mengundang bala daripada Allah SWT. Kita anggap kecil, tak peduli. Kita tak apalah, budak-budak sekolah belajar. Saya selalu pergi ke pasar Bangi ni, saya selalu kat belakang tu ada satu kedai makan di situ. Budak-budak berpasang-pasang. Belajar apa saya tak tahu. Berpasang-pasang, satu dua. Sini, tempat lain. Allahu Akbar. Tapi kita kena cubalah dalam cara untuk menyampaikan mesej dakwah ni, kita kena cuba berbagai cara supaya mereka boleh menerima kita. Menghampiri mereka, mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, bermujadalah, bertukar fikiran dengan mereka. Kena ada perkara itu. Tak boleh seruan pun tak boleh pergi duk serbu, tak boleh juga. Hang kafir ke hang Islam? Tak boleh macam tu. Hampa ni buat perangai macam beruk tu. Tak boleh macam tu. Dia lari, dia meluat dan dia benci. Kena ada usaha-usaha ke arah itu. Kalau tidak, kemungkaran akan sampai ke dalam rumah kita sendiri. Maka dengan sebab itu, saudara sekalian, Allah SWT menyebut banyak berkaitan dengan mencegah kemungkaran ini. Dan akhirnya saya pergi kepada satu perkara yang sangat penting, ialah bagaimana
Allah SWT sangat membenci kepada golongan yang mengabaikan dua tanggungjawab itu, sehingga Allah SWT melaknat ramai daripada kaum-kaum yang terdahulu. Sabda Nabi SAW berkaitan dengan kemungkaran ialah satu perkara yang sangat sukar untuk diucapkan. Jihad yang utama, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jari. Jihad yang utama ialah mengucap satu kalimah yang benar, mengingatkan perkara yang betul di hadapan pemerintah yang zalim. Apa yang berlaku sekarang ini ialah menuju ke arah itu. Sangat perlu daripada kalangan kita tidak meninggalkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kerana dia akan mengundang lebih banyak bala yang akan menyebabkan kesengsaraan yang akan dialami oleh kita semua. Kita pergi kepada Al-Qawlut Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal-Imam. Makmum tak sempat baca Al-Fatihah kerana membaca doa iftitah. Jika makmum masbuk itu mendapat waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, tetapi ia sibukkan dirinya membaca doa iftitah dan a'udzubillah, sedangkan ia yakin jika ia membaca doa iftitah ia tidak akan sempat menyempurnakan bacaan Fatihah, maka dia dianggap cuai dan dia tidak diberi keuzuran takhalluf dengan 3 rukun. Bahkan ia dikira luput rakaat jika ia tidak sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dan mendapat imam di dalam rukuk. Tetapi adakah batal solatnya? Di sana ada 2 pendapat. Menurut pendapat yang lebih sahih, dari keduanya solat tidak batal jika ia sempat mendapat imam di dalam i'tidal, dan sebaliknya batal jika ia tidak sempat mendapat imam di dalam i'tidal. Dalam masalah ini kita kena faham mana perkara yang wajib, mana perkara yang tak wajib, mana perkara yang rukun, mana perkara yang tak rukun, mana bacaan yang wajib, mana bacaan yang tak wajib. Kita boleh buat penilaian pada ketika itu. Dah masuk lambat, imam dah baca surah dah, pasal apa kita nak baca doa iftitah lagi? Dia sibukkan diri dia dengan membaca doa iftitah. Dia sibukkan diri dia dengan usalli lillahi ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia sibukkan diri dia dengan perkara-perkara yang tidak menjadi kewajipan, tidak rukun itu, sehingga dia lalai, tidak dapat untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Tapi dia sedar, dia yakin, kalau aku tak baca doa iftitah, aku mesti akan dapat selesaikan bacaan Fatihah. Orang sebegini dianggap cuai. Bahkan dikira luput rakaat jika ia tidak sempat menyempurnakan bacaan Fatihah dan mendapat imam dalam rukuk. Dia tak dapat rakaat tu. Perkara yang kita tak sedar ialah bila kita tak dapat rakaat, kita tak sedar yang kita tak dapat rakaat, maka kita sembahyang tak cukup rakaat. Tak sedar kerana tak sedar lain, tak sedar kerana tak belajar. Itu masalah.
Macam contoh umpamanya membaca Fatihah itu adalah rukun. Wajib kena baca dengan sempurna. Apakah hukum orang yang tak boleh baca Fatihah dengan sempurna? Sembahyang dia sah tak? Sembahyang dia sah dengan syarat dia masih dalam berusaha untuk belajar memperbetulkan. Tapi kalau dia tidak berusaha belajar untuk memperbetulkan, dia duduk pakai hak tu je, dia duduk rasa hak tu yang betul dah, maka sembahyang dia tidak sah. Kerana dia tidak menyempurnakan rukun, yakni membaca Al-Fatihah. Jika makmum masbuk itu sibukkan dirinya membaca doa iftitah dan a'udzubillah dengan sangkaan yang kuat bahawa ia akan sempat menunaikan bacaan Fatihah sebelum imam rukuk. Dia masbuk. Tapi dia yakin kalau dia baca doa iftitah pun, kalau dia baca a'udzubillah pun, dia yakin dengan sangkaan yang kuat dia akan dapat menyempurnakan bacaan Fatihah. Sama ada dia tahu tu imam tu jenis slow, jenis lambat atau sebagainya. Tapi dia yakin, kalau aku baca pun, aku boleh selesai Fatihah. Maka hukumnya ada 3 pendapat. Pertama, hendaklah ia menyempurnakan bacaan Fatihah. Yang kedua, hendaklah ia terus sahaja rukuk mengikut imam. Dan gugurlah darinya kewajipan membaca Fatihah. Dia yakin. Tapi dalam celah-celah yakin tu, tiba-tiba Tok Imam itu dia laju sikit. Biasa Tok Imam tu memang slow, memang lambat. Jenis macam tali keset hak yang nak putus tu, tu jenis tu. Dia yakin memang dia boleh lepas punya. Tiba-tiba hari tu Tok Imam tu ada power sikit. Dia pun baca lah cepat. Maka dia tak sempat untuk membaca Fatihah. Tak sempat untuk mengakhirkan bacaan Fatihahnya. Dapat yang pertama, sempurnakan bacaan Fatihah bagi habis. Pendapat yang kedua, hendaklah terus saja rukuk mengikut imam dan gugur darinya kewajipan membaca Fatihah. Kewajipan membaca Fatihah itu gugur. Pendapat ini dinaskan dalam kitab Al-Imla. Okey. Yang ketiga, hendaklah ia membaca Fatihah sepanjang ia membaca doa iftitah dan a'udzubillah. Maknanya sepanjang masa yang dia duduk gunakan untuk membaca doa iftitah dan a'udzubillah itu. Inilah pendapat yang asah, pendapat yang didapatinya sah, dan inilah pendapat yang disahkan oleh Al-Ghaffal. Ghaffal, qauf. Dia beza no? Ghaffal. Ghaffal itu nama Ghin. Kalau Ghin itu qauf, kalau Ghin Ghaffal. Ghaffal menggunakan huruf Ghin. Ghin, Fa, Alif, La. Hak tu dia panggil. Terjemahan dia tolol. Tolol. Tolol si bengong lah. Bengong. Tolol. Nak kata apa lagi tahu? Tolol, bengong itulah. Ada satu cerita berkaitan dengan Ghaffal ini. Saya ingat cerita ini diceritakan oleh bapa kepada salah seorang guru tuan-tuan yang mengajar di surau ini. Al-Mughaffal dan juga Al-Makir. Ada 2 orang ni dia berkawan. Seorang bengong, seorang cerdik dan menggunakan kesempatan terhadap kebengongan kawan dia. Bincanglah 2 orang ni. Bincang projek. Projek pertama bincang ialah tanam ubi. Tanam ubi. Tanam ubi, dah naik pokok ubi, hijau pokok ubi, bincang. Nak buat pembahagian. Al-Mughaffal ini, si tolol bangang ini, dia tengok-tengok pucuk ubi, dia kata hak ni bagus ni. Banyak pucuk ubi hijau, kutik-kutik tebang-tebang bawa pergi pasar Bangi. Siapa dia nak beli sangat pucuk ubi tu kan? Sampai ke tengah hari sikit, layu, habis. Yang si Al-Makir yang cerdik ini, ambil lah pucuk ubi,
dia ambil ubi di bawah. Okey. Kata boleh Al-Mughaffal, kali ni aku terkena. Okey, kita bincang projek baru pula. Projek baru tanam pisang. Tanamlah pisang 2 orang ni. Dah sampai masa dia bincang pembahagian. Kata boleh Al-Mughaffal, hak yang hari tu aku ambil belah atas, aku terkena. Kali ni aku nak ambil belah bawah pula. Tak apalah, kata boleh Al-Makir, dah nak ambil belah bawah, aku ambil lah belah atas, tak apalah, ambil lah belah bawah tu. Dia tu ambil pisang, tebang pisang, yang dia pergi korek dapatlah perdu pisang, akak tunjang pisang tu. Ini Al-Mughaffal, tolol. Bukan takat tolol, bengong lagi. Dah lah dia tolol, dia bengong, dapat kawan pula. Kawan pula mengambil kesempatan di atas ketololan dan ketololun, tak tahulah nak sebut lagu mana lah. Tolol kebengongan dia tu. Okay. Mengikut pendapat yang ketiga ini, jika bacaan doa iftitah dan auzubillah itu didapati lebih panjang dari Al-Fatihah, maka hendaklah ia membaca Al-Fatihah itu semuanya. Kerana ia dikira cuai atas perbuatannya tidak terus membaca Al-Fatihah itu. Saya baca kitab lain kan? Oh, itu kan. Orang lain rujuk kitab lain, saya baca kitab lain. Jadi di sini tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, kita kena belajar untuk membezakan. Walaupun solat ini kita menganggap dia perkara biasa dah, kita duk solat sangat dah, tapi di dalamnya terselit beberapa perkara yang boleh menyebabkan solat kita tidak sah. Dan inilah ukuran kekuatan solat. Sebagaimana yang kita selalu dengar firman Allah SWT yang mengatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dia akan menjadi benteng untuk mencegah kita daripada melakukan kemungkaran, tapi kita buat mungkar juga. Ramai orang-orang kita, kawan-kawan kita solat tapi buat mungkar juga. Maka penelitian harus ada di sudut solat yang kita lakukan itu, kesempurnaannya dan sebagainya. Di dua sudut, sudut pertama ilmu dan sudut keduanya ialah keikhlasan kita melaksanakannya. Maka kita tak boleh buat main benda ini. Dan biasanya orang kita, orang Melayu kita, orang tok-tok lebay kita, dia sangat mengambil penelitian dalam bab solat ini. Lebih-lebih lagi kalau nak pilih tu imam, bukan main lagi. Pilih imam, Allahu Akbar. Pilih nak baca Fatihah yang baik, nak wara. Kalau tak pakai kepiah, ada orang tak mau ikut. Tu imam tak pakai kepiah. Sampai pengkat macam tu. Tu imam sembahyang pakai tai pun dia tak mau ikut. Allah, beratlah sampai sekarang. Tapi jaga sungguh. Hak ni tu imam pakai tai tak mau ikut, tu imam tak pakai kepiah tak mau ikut, tu imam sembahyang pakai seluar tak mau ikut, dia rela sembahyang asing-asing. Tu pemimpin hak dia nak ikut 5 minit je tu. Dia cerewet sampai tengah tu. Pemimpin yang dia nak ikut 5 minit, dia cerewet sampai tengah tu. Tapi pemimpin hak dia nak ikut 5 tahun, dia tak cerewet pun. Dia tak peduli pun, hang semayang ke, hang tak semayang ke, dia tak peduli tu. Ini antara tok-tok lebay Melayu. Nak pilih menantu pun macam tu juga. Bukan senang nak pergi jaga anak aku. Aku bela daripada kecil sampai besar. Pilih menantu, pilih tu imam, bukan main tapi. Pilih ketua yang mentadbir, menguruskan kita, anak-anak kita, negara kita, ikut suka lebih kurang kan. Nak tengok kereta dan sebagainya. Pilihlah menantu. Boleh pilih menantu. Nikah boleh 2-3 bulan, menantu penjegang kerja. Boleh menantu hak jenis penjegang kerja, malah duduk di rumah. Makan, tidur.
Tapi rajin semayang. Dia passion tu. Menantu pula duk perhati buat mentua. Buat mentua ni rajin kerja. Rajin kerja. Segala-gala macam dia kerja. Tapi dia malas semayang. Dah tak ada kerja nak buat apa, duk tunggu mak dia, duk tunggu isteri masak, duk tunggu mak mentua masak. Main dam dua orang ni, menantu dengan pak mentua ni. Main-main dam, bapak dia tolak silap. Menantu makanlah. Pak mentua tolak silap, menantu makan. Bila menantu makan, pak dia kata, makan. Kerja malah. Menantu dia hangat hati ya. Boleh celah-celah main dam tu pun boleh perli lagi. Mari menantu silap tolak, pak mentua naik haji. Kata oleh menantu, haji apa semayang tak? Jadi dan lagi pak mentua dan menantu itu, Allah Akbar. Jadi saudara sekalian, muslimin dan muslimat, kita kena fikir benda ni. Bacaan yang wajib kita sibukkan untuk membaca bacaan yang tak wajib, sehingga melalaikan kita daripada membaca bacaan yang wajib. Kalau kita semayang seorang, lain. Yang kita bicarakan ini ialah kita semayang berjemaah dengan imam. Yang kadang-kadang kita tak ada ilmu berkaitan dengan itu, kita Allahu Akbar, baca doa iftitah dan sebagainya, imam rukuk. Kita tak sebab baca Fatihah. Sedangkan kalau kita baca Fatihah, masa kita membaca doa iftitah itu, kita sempat menghabiskannya. Di situ antara ilmu kelalaian akibat daripada kita tak ambil berat tentang perkara ini. Allah Akbar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya tak rasa untuk nak memanjangkan kuliah kita pada pagi ini, dan banyak perkara lagi yang akan kita sentuh berkaitan dengan solat berjemaah ini. Sebenarnya saya ulang, saya tidak mengajar bab solat. Bukan saya nak mengajar bab solat daripada diri, rokok, duduk, dua sujud. Tak. Saya membincangkan kitab yang membicarakan tentang hukum antara makmum dan imam. Apa yang berlaku. Kerana dia ada kaitan yang boleh membawa kepada batal semayang kita tanpa kita sedar. Dan itulah antara yang dijelaskan di dalam kitab ini. InsyaAllah saya mohon tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, doalah. Kerana saya setakat ini diberi ruang untuk mengunjungi Baitullah sekali lagi, dan itu adalah atas permintaan daripada bapa saudara saya yang dia mata sebelah aja nampak, sebelah tak nampak. Dia aksiden, kemudian mana dia perlu kepada pembimbing. Jadi saya iringlah sebab saya anggap dia ialah. Dia alhamdulillah dia tahu usaha yang telah dibuat. InsyaAllah saya akan tolak pada 25 hari bulan ini. Jadi mohon doalah. Yang seterusnya ialah saya maklumkanlah. Saya hanya memaklumkan usaha saya di Ma'had Al-Islami Menara Taqwa untuk membina asrama tersebut telah pun setakat ini berjalan alhamdulillah, dengan sokongan daripada seorang hamba Allah yang tiba-tiba datang muncul dan minta untuk saya bawakan dia pergi melawat tempat untuk asrama itu didirikan, dan dia telah pun memulakan dana untuk asrama tersebut dibina dengan kadar RM200,000, alhamdulillah. Dan insya-Allah saya serulah tuan-tuan dan puan-puan untuk terus di situ, kerana kita memerlukan dana RM1.5 juta. Saya tak minta sekarang, saya tak nak tuan-tuan susah-susah sekarang nak bentang, tak, saya tak minta itu. Saya cuma maklumkan, dan tuan-tuan boleh berurusan sendiri dengan pihak-pihak yang berkaitan, insya-Allah.
Dan akhir sekali saya jemput tuan-tuan lepas daripada kuliah ini berakhir, kita ada jamuan, saya ada buat kenuri sikit lah. Kenuri tak ada fasal lah, kenuri buat jamu-jamu, tak ada kenuri arwah, tak ada kenuri, tak ada, saja-saja kenuri jamu makan. Adalah sikit. Dan saya pun sebenarnya bukanlah nak habaq, tapi saya pun tak lena pun lagi. Tak lena lagi daripada 2 hari lah tak lena ni. Bukan kata 3, 2 hari lah tak lena. Kasak lah. Tak lena bukan tak lena buat apa. Tak lena buat gulai nak jamu tuan-tuan. Kita turun bawah lagi, ada roti mengali, kita cicah dengan gulai. Semua itu diimport khas daripada Pulau Pinang. Ikan temenung, bukan temenung komal-komal ni. Temenung hak naik yang duk nampak hijau lagi tu, biru-biru tak main. Walaupun temenung, tapi temenung yang special. Bukan dekat ikan temenung, kacang bendi pun kita tak mau kacang bendi sini. Kita import khas juga kacang bendi daripada sana. Cumanya ada satu lagi menu saya yang tu tak apa nak boleh buat apa, sebab kita dapat bahan tu daripada sini, yang saya rasa saya kena kecoh. Tapi tak apalah, dia kecoh saya pun, saya tak kecoh tuan-tuan, saya buat sekadar boleh juga. Takkanlah, dia tak sepatutnya jadi macam tu. Tapi memang pun di belah Bangi ni kecoh banyak. Bulan 12 ada orang jual durian, kita pun berhenti terpacak tu. Durian mana ni cik? Ini durian balik pulau, dia kata. Balik pulau? Balik pulau ni kat mana ya? Kita pun buat-buat cakap pelik sikit lah. Balik pulau ni kat mana ya? Bunyi mana? Patut bunyi mana? Balik pulau ni kat mana ya? Balik pulau, dia kata dekat kepala batas. Saya duk kata latih kepala bapak hang nak pemohon aku. Tipu kita. Dia jual dia penjuru-penjuru tu, balik pulau dekat kepala batas. Bulan 12 mana ada durian balik pulau. Sekarang durian balik pulau dah luruh. Tapi mahal lagi lah. Pergi Penang tu tak jumpa lagi. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi balik pulau, nak pergi melawat tempat saya, boleh, insya-Allah kita jamu durian balik pulau. Jadi cukuplah dulu setakat ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih kepada semua yang membantu saya pagi ini. Daripada semalam sampai pagi, ada yang pergi potong bawang, ada yang pergi tolong kacau, periuk, semua adalah. Terima kasih. Dan terima kasih kepada pembantu khas saya. Pembantu khas saya ni kalau tuan-tuan tengok takut. Tapi sebenarnya masa dia umur 12 tahun saya mengajar dia dah. Tapi sekarang saya tengok dia macam saya rasa saya muda 12 tahun pada dia. Dialah yang bawa datang semua tu, ucap terima kasih lah. Dan dialah sebenarnya yang banyak membantu saya menjaga pengurusan pentadbiran di Ma'had Al-Islami Manarut Taqwa. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Selamat kita menjamu selera. Saya jemput semua lah. Jangan ada orang, ustaz tak jemput tak. Saya jemput semua yang hadir ni saya jemput. Silalah, apa yang ada itu kita makan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.